Alhamdulillah, saya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izinnya dapat saya turut hadir dalam siri ceramah di Pengkalan Kubur pada malam ini. Dan terima kasih atas jemputan yang diberikan pada saya yang secara langsungnya memberi peluang pada saya untuk turut memberikan sedikit sumbangan dari segi tenaga dan fikiran dalam persiapan kita menghadapi pilihan raya umum negeri yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Saya juga memohon maaf kerana terpaksa meminta berucap lebih awal kerana pada setiap malam akhir-akhir ini saya terpaksa menyempurnakan dua tugas ataupun dua acara. Malam besok di Gua Ipoh dan Air Lanas, lusa di Pantai Irama dan Kadok, malam Ning di Kala Kubur, dan pada pukul 11 ada live TikTok dengan bersama Sir Azri ataupun Papa Gomo yang dia telah minta sejak beberapa hari minggu lepas lagi. Saya terpaksa tangguh-tangguhkan kerana tiap-tiap malam ada ceramah dan tak berkesempatanlah untuk turut sama dalam acara live TikTok yang beliau kendalikan. Saya ucap terima kasih dan tahniah pada adik kakak. Nampaknya mari dengan begini ramai dalam majlis ceramah yang diadakan ini, dan saya harap ini menandakan kita semua bersiap sedia untuk menerima kedatangan tarikh yang penting 12 hari bulan yang mana kita semua, khususnya orang Kelantan, akan membuat satu perhitungan yang sangat penting, insya-Allah. Burung kenyalang, burung kedidi, burung tempua, telurnya 9. 12 hari bulan, marilah pakak mengundi. Semua puak kita pakak-pakah bulan, insya-Allah. Ambo ni bertebing nak tubik suara ni. Kalau kecek koho, bunyi. Kalau tekan derah, jadi serati, tubik angin saja. Dapat 50 malam, tiap-tiap malam. Tak berhenti-henti. Malam ni, tempat ambo duduk ni, pecah, ada spotlight. Ambo tak nampak adik kakak depan ambo. Kita mata orang tua. Penonton duduk dalam gelap. Penceramah duduk dalam cerah. Tuan-tuan sekalian, marilah juga kita bersyukur kepada Allah SWT kerana negeri Kelantan kita khususnya sejak sudah beberapa tahun terus maju, terus membangun di bawah pimpinan Kerajaan PAS yang pada awal dulu sewaktu hamba dalam UMNO, hamba berasa jolo-jolo boleh hamba tukar. Masih ingat lagi satu tahun tu tekah sokusi dah. Dan sokusi tu pula tekah Sauni dah. Tahun berapa hamba tak ingat tu. Waktu hamba jadi pengurusi Badan Perhubungan UMNO dan pengurusi Barisan Nasional. Teka tu pilihan raya 23, 21 kalau tak silap.
tikah 3 kursi mula-mula kalau tak silap. Ataupun 2 kursi. Kemudian ada pilihan raya kecil di Pengkalai Pasir dan Barisan Nasional benar ketika tu jadi tinggal tikah 10 kursi. Waktu tinggal 10 kursi tu adik kakak, amo habis ilmu, habis ikhtiar. Nak cari seorang je kalau hak sanggup balik masuk alik barisan. Macam-macam cara. Amo ikhtiar nak supaya kerajaan Kelantan boleh bertukar. Tapi rupa-rupanya wakil rakyat PAH pada ketika itu, walaupun tikah 10 kursi, walaupun dengan hanya 1 undi, disiplin dan juga istiqamah perjuangan wakil-wakil rakyat PAH. PAH sudah seka habuk sore habuk, amo tak dapat nak tarik. Mari pilihan raya akan datang, mula-mula tikah jadi tikah kau banyak. Allah kau berat budak barisan lepas pada tu. Waktu amo dilantik untuk memimpin Kelantan sewaktu arwah Tan Sri Mak Yaakob Menteri Besar, lepas tu kalah, amo dah royak baru ni di stadium. Bila Mahathir panggil amo pergi Kuala Lumpur, Tun Ghaffar Baba panggil amo pergi Kuala Lumpur, dia beritahu nak lantik amo. Amo kata amo ni muda telajak ketika tu. Baru umur 32, 33 tahun. Bapa nak lantik amo. Kuding ada. Cikgu Pa ada. Mula Habib Hassan ada. Syahbudin ada. Abesin Seramo ada. Ada belakang. Hak bisa-bisa teka tu. Tun Ghaffar Baba kata, dia dengan Tun Mahathir selewak putusan. Nak latih amo untuk pimpin Kelantan, sengaja nak ambil orang muda kerana amo ni kena berjuang lama untuk bawa PAH, untuk tukar kerajaan PAH kepada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Amo pun berjuang lah adik kakak pun tahu, lama amo berjuang. Akhirnya bukan amo tawai PAH, PAH telah menawai amo yang masuk PAH. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Allah lah sebaik-baik perancang. Parti PAS dalam pemerhatian amo sentiasa mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan dan kegiatan PAS. Kalau kita perhatikan PAS daripada sebuah parti yang kecil saja di parlimen, daripada 1 tahun ke 1 tahun, berkat dukungan adik kakak orang Kelantan, berkat istiqamah pemimpin PAS, berkat sabar wakil-wakil rakyat PAH, berkat tegap dan kukuh sokongan rakyat-rakyat Kelantan kepada PAS. Hari ini PAS sudah menjadi parti orang Melayu dan Bumi Putera yang terbesar sekali di parlimen. Jauh lebih besar daripada UMNO dan Barisan Nasional. Kita bersyukur kerana Kelantan kita, adik kakak sekalian, adalah benteng terakhir dakwah Islam. Negeri Kelantan kita adalah benteng terakhir tarbiyah Islam. Negeri Kelantan kita juga adalah benteng terakhir yang nak menegakkan dan mempertahankan Islam. Kelantan kita yang diberikan julukan sebagai Serami Mekah. Sekarang ini bukan hanya sekadar
sebuah koridor ataupun serambi. Tetapi Kelantan telah dipersiapkan khususnya oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz, disambung oleh Datuk Bentara Kanan Menteri Besar kita sekarang, dan sampailah kepada saat ini menjadi tunjang dan tunggak kepada sebuah gabungan politik yang dinamakan Perikatan Nasional yang hari ini sedang berikhtiar, sedang berusaha untuk membuat satu riset politik kebangsaan, penyusunan semula politik nasional agar kita dapat meletakkan kedudukan agama dan bangsa kita pada kedudukan yang sewajarnya. Cabaran ini sebenarnya adalah suatu cabaran yang sangat besar, adik kakak sekalian. Kita telah melalui satu sejarah perjuangan politik yang panjang. Tidak banyak parti politik yang ada pada hari ini sebagai parti politik yang dilahirkan sebelum kita mencapai kemerdekaan. Parti orang Melayu, parti orang Islam hanya ada dua, UMNO dan PAS. PAS muncul, ditubuhkan hanya 5 tahun kemudian daripada UMNO. Tapi sekarang ini, UMNO sudah hilang kekuatannya. UMNO tidak lagi boleh menjadi parti tempat nak bergantung orang-orang Melayu dan umat Islam. UMNO bukan lagi parti yang memerintah negara, tapi ia hanya picisan yang duduk di bawah naungan dua parti politik yang membawa ideologi yang sama sekali tidak sama dengan ideologi yang nak dibawa oleh UMNO. Khususnya parti yang membawa dasar pluralis, liberalis dan sosialis yang merupakan tunjang dan tunggak utama politik negara kita. Sementara UMNO memilih hanya untuk sekadar menjadi murid, sekadar menjadi penumpang, sekadar menjadi pelengkap, dan UMNO sudah tidak ada suara. 7-8 negeri, 1 kursi parlimen pun UMNO sudah tidak ada. Di Pulau Pinang, Pilihan Raya Negeri, hanya ada 9 kursi saja untuk bertanding. Di Selangor, daripada 56 kursi, hanya ada 11 kursi saja yang boleh bertanding. Dan Barisan Nasional yang menjadi naungan pada UMNO sudah terkubur awal. MCA sudah tidak ada dalam pilihan raya pada kali ini. MIC juga sudah tidak ada dalam pilihan raya kali ini. Walaupun gambar dacing masih dipakai, hakikatnya Barisan Nasional sudah pun hampir terkubur dan UMNO sendiri sudah hilang kekuatan dan keupayaannya, hanya menjadi sebuah parti suruhan yang mempunyai ideologi yang sangat berbeza. Dalam senario yang sebegini, parti apakah yang bakal mempertahankan dan menyelamatkan orang Melayu dan umat Islam dalam negara kita ini? Parti manakah, gabungan manakah yang mempunyai kekuatan dan dokongan rakyat yang cukup untuk memastikan bahawasanya negara kita ini, tunggak kepimpinannya, teras pentadbirannya, tunjang kepada kekuatannya, masih akan kekal berada di tangan umat Islam, orang Islam yang berkeupayaan memberikan keadilan dan rahmat kepada semua. Kita tahu tidak ada satu agama pun yang mempunyai latar belakang dan falsafah yang cukup harmonis, yang cukup
bersedia untuk memberikan kebahagiaan dan kerahmatan kepada semua umat dan rakyat berbagai kaum dalam negara kita ini. Bertepatan dengan firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utuskan engkau, wahai Muhammad, yang membawa Islam, melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Banyak jasa dan kesan daripada adanya Islam dalam negara kita, maka dengan itu negara kita menjadi sebuah negara berbagai kaum dan negara berbagai agama. Di negara lain, kalau diperintah oleh sesetengah agama lain, orang Islam tidak terjamin keselamatannya. Tetapi dalam negara kita, di mana orang Islam merupakan kaum majoriti, umat bukan Islam tidak perlu menaruh kebimbangan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menunjukkan contoh tauladan Daulah Islamiyah yang pertama, telah ditunjukkan bahawasanya keadilan Islam adalah untuk semua orang. Peradaban yang dibawa oleh Islam itulah yang telah menjadikan kesejahteraan umat sehingga sampai ke tahap apa yang disebut sebagai the golden era of Islam. Dan sekarang ini timbul dalam suatu kebangkitan yang disebut sebagai the rising tide of Islam, yang sudah tidak boleh dibendung-bendung lagi, baik di timur ataupun di barat pada masa ini, terus berkembang dan berkembang untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada ummah. Boleh amu minta air? Amu ni tebing sebenarnya, kecek suara. Nak tekan derah pun tak boleh. Terima kasih. Tuan-tuan sekalian, masalah yang ada di hadapan kita ini adalah masalah yang dibawa oleh orang Islam sendiri. Kita tidak ada masalah dengan orang-orang yang bukan Islam, yang mungkin tidak faham Islam ataupun tidak dekat jiwa dan hatinya, yang pada zahirnya juga tidak Islam. Tetapi kesulitan kita sekarang ini adalah yang didatangkan daripada sebahagian orang-orang Islam itu sendiri, yang menimbulkan kekeliruan demi kekeliruan yang menyulitkan perkembangan dan pembangunan Islam dalam negara kita. Inilah yang hamba alami di saat hamba berada di atas mentadbirkan Parti UMNO dan Barisan Nasional sebagai Setiausaha Agung. Peristiwa ini sangat melekat dalam diri hamba, sangat-sangat menyentuh perasaan hamba, kerana UMNO ni, tuan-tuan, kalau daripada Kelantan, hamba rasa hamba lah yang duduk pada kedudukan paling tinggi dari segi orang-orang Kelantan sejak UMNO ditubuhkan. Mungkin yang tinggi, Abang Sin Serama pernah jadi ketua penerangan, hamba juga sebagai ketua penerangan, Kuli sebagai naib presiden, tapi tidak ada anak Kelantan yang mentadbirkan UMNO sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional dan sebagai Setiausaha Agung UMNO. Bila hamba dah berada dalam UMNO di peringkat pentadbiran, sebagai orang Kelantan, ia bangun dalam politik sekian lama, bertempur dengan PAS, berlawan dengan PAS, sehingga hamba merasakan Kelantan kita ni satu kerugian kerana perlawanan yang panjang di antara UMNO dan PAS, dan akhirnya meyakinkan lagi hamba pertelingkahan UMNO dan PAS tidak menguntungkan kita
apabila pilihan raya 2014, PAH pun kalah dan UMNO pun kalah. Sebagai pentadbir parti dan sebagai seorang yang kanan dalam parti, amo dan rakan-rakan tu berfikir apakah yang patut kita buat. Bermula dengan ahli parlimen BN dan ahli parlimen PAH pakak dalam urusan parlimen. Lepas tu kita pakak bila UMNO tanding, PAH jangan letak calon. Kemudian kita kembalikan lagi pakak bila kita tanding, sama-sama kita kempen. Dan akhirnya lahirlah gagasan Perikatan Nasional yang amo lihat adik kakak sekalian, satu formula yang paling baik sekali. Dan kita Kelantan lah yang menerima nikmat kebaikan daripada penyatuan parti-parti politik orang Melayu, yang mana akhirnya daripada muafakat nasional kita dapat ambil alih kerajaan, dan akhirnya bila kita jadi kerajaan, 7-8 menteri, timbalan menteri daripada Kelantan. Tak pernah dalam sejarah politik Kelantan ada sampai 7-8 orang menteri dan timbalan menteri daripada Kelantan. Sebut saja portfolio gapo. Jaga belia ada daripada Kelantan. Jaga sumber alam ada daripada Kelantan. Jaga penerangan ada daripada Kelantan. Jaga telekomunikasi ada daripada Kelantan. Jaga sumber air ada daripada Kelantan. Jaga pertanian ada daripada Kelantan. Amo terfikir inilah saat yang paling molek bagi kita mula nak membangun ke Kelantan. Melalui politik gabungan, melalui politik muafakat, yang mana amo tengok dengan mata kepala amo sendiri. Dulu amo prejudis kepada pemimpin PAS. Bila sama-sama duduk dalam kabinet, amo tengok pemimpin PAS begitu cekap sekali berfungsi sebagai menteri. Berfungsi sebagai menteri jaga undang-undang, menteri yang menjaga sumber alam, menteri yang menjaga hal ehwal keagamaan. Amo dapati menteri-menteri daripada PAS mempunyai kekuatan, kebolehan yang tidak kurang berbanding dengan menteri-menteri daripada UMNO. Bila amo duduk dalam mesyuarat politik sebagai Setiausaha Agung bersama Muafakat Nasional, begitu juga amo duduk bersama dengan Datuk Sri Sanusi, dengan Datuk Taqiyuddin, dengan Saudara Marzuki, dengan Datuk Tuan Ibrahim, duduk dan berbincang. Amo perhati tengok pemimpin-pemimpin PAS mempunyai nilai kepimpinan, kebolehan, keupayaan, kejujuran yang pada amo sesuatu yang sangat-sangat amo menghormatinya. Jadi dalam duduk bersaing, sama-sama jadi kerajaan, sama-sama buat kerja, sama-sama memenangkan pilihan raya kecil demi pilihan raya kecil. Seperti mana amo duk cerita tempat lain lah. Akhirnya berlaku pertelingkahan pendapat daripada pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri yang telah kerana tidak dapat nak mencapai tujuan-tujuan peribadi masing-masing, maka telah kembali semula kepada penyakit lama, memfitnah PAS, menuduh bersatu untuk nak menutup, nak melindungkan perbuatan merangka jajaran baru secara senyap-senyap ke alik belakang. Tapi oleh kerana kita dalam kerajaan ketika itu, kita dapat laporan, kita dapat maklumat yang lengkap. Kereta nombor berapa, gimana, siapa dia, bicang gapo, rancang gapo. Seawal-awal bulan 9 tahun 2020, di saat UMNO PAS 1 menjadi kerajaan,
menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Kanan, menjadi memegang jawatan-jawatan dalam kerajaan. Mereka yang berada di luar kerajaan, di bawah pimpinan Presiden, secara senyap-senyap telah membuat jajaran baru yang lain. Tidak lagi nak menghidupkan Muafakat Nasional, tidak lagi nak menghidupkan Kerajaan Perikatan Nasional PNBN, tapi sebaliknya membuat perancangan untuk mengangkat Anwar Ibrahim bersama dengan DAP untuk menjadi kerajaan. Inilah satu masalah yang besar, satu petualang yang besar kepada agama dan bangsa. Kita beria-ria bentuk Muafakat Nasional, beria-ria buat piagam, beria-ria hama Datuk Taqiyuddin baca dengan air mata meleleh-leleh atas petah. Dengan kita berjanji, kita berbai'ah, kalau ada pertelingkahan kita akan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tidak akan bercerai lagi. Depas pun begitu setia. 7-8 pilihan raya. Sanggup jadi tukar keping. Calonnya semua daripada UMNO. PAH begitu setia. Bila nak latih timbalan Perdana Menteri, PAH paling awal beri persetujuan untuk UMNO jadi timbalan Perdana Menteri. PAH tak rajin minta. PAH tidak rajin tuntut. Hatta waktu nak latih Perdana Menteri mengganti Tan Sri Muhyiddin pun PASlah parti yang pertama memberi sokongan kepada UMNO untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi Presiden UMNO Zahid Hamidi busuk hati memfitnah PAS dan memfitnah Bersatu sehingga menyebabkan UMNO terpaksa tampil ke hadapan menafikan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada PAS, tuduhan dilemparkan kepada Bersatu, menyebabkan UMNO digelarkan sebagai broker dan UMNO digelarkan sebagai ejen ataupun seorang yang tubuhnya berada dalam UMNO tapi hati dan jiwa UMNO, kata Zahid Hamidi, berada di tempat lain bersama PAH dan juga bersama Bersatu. Kepada Zahid Hamidi, saya nak buat pengakuan. Memang betul, UMNO tidak malu untuk mengaku sebagai orang UMNO yang dalam hatinya ada di sudut hati UMNO kasih sayang kepada PAS, kasih sayang kepada Bersatu. Kerana sebagai orang politik, UMNO baca politik orang Melayu, politik orang Islam tidak boleh nak berdiri secara tomok seperti mana UMNO. Politik orang Melayu, politik orang Islam tidak boleh berkuasa kalau cuba nak pergi Solo. Politik orang Melayu dan politik orang Islam tak cukup dengan ta'awun, tak cukup dengan ta'yush, tak cukup dengan prinsip-prinsip tahalluf, tetapi memerlukan konsep ta'yush di mana mesti terima untuk wujud bersama, coexist, yakni sandar menyandar antara satu sama lain, berpegang teguh, diikat dengan tali Allah berdasarkan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kembali kepada basic. Politik orang Islam tidak boleh terus bertelagah sesama Islam. Politik orang Islam jangan duduk sibuk nak menganjing sama-sama Islam. Malah politik orang Islam kena kembali kepada asas yang paling basic sekali, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul, jangan bertelagah, jangan balah, kerana nescaya kamu akan hilang kekuatan atas kesusahan. Wasbiru, dan bersabarlah kerana Allah bersama orang-orang yang sabar. Pemimpin-pemimpin UMNO tak reti nak sabar. Kerana ada masalah mahkamah, tak mahu bersabar, lorak. Kerana ada masalah, kita sanggup, kerana masalah individu, kita sanggup hancurkan satu wadah perjuangan yang telah kita buat
dengan begitu cantik, begitu molek. Akhirnya orang-orang UMNO lah ni kembali kepada perangai lama. Kita tidak heran kalau DAP menyindir Islam. Kita tidak heran kalau parti Anwar Ibrahim menghina Islam, tak nak laksana Islam. Tapi hari ini tuan-tuan, ia duduk menghina Islam. Mari daripada pemimpin-pemimpin UMNO. Buka Facebook ketua-ketua UMNO. Amor ni pun dia sini. Kerana Amor masuk PAH. Walau nganying. Panggil Amor ni ustaz ataupun tok guru. Kalau Amor pakai piah, dia nganying kau piah. Kalau Amor pakai serban, dia nganying kau serban. Dia nganying kepada tok guru. Dia nganying apa saja yang bernama Islam. Siapa yang buat nganying tu? Learning perangai orang-orang UMNO. Dia jilak punggung DAP. Dia menghina sesama Islam. Perbuatan ini tuan-tuan tidak membawa sebarang keuntungan dan kebaikan. Hari ini bila kita dengar ceramah politik termasuk daripada Perdana Menteri, tak ada cara kebenaran lain. Menghina negeri-negeri yang penduduknya majoriti Islam. Menghina Kedah, menghina Kelantan, menghina pemimpin-pemimpin daripada negeri-negeri ini dan memuji-muji parti-parti yang kita tahu dasar pembawaannya bukan saja menyesatkan, malah jauh tersimpang daripada ideologi dan dasar-dasar Islam. Sebagai seorang yang telah berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri, Amar berkhidmat di bawah Perdana Menteri lebih lama daripada Anwar Ibrahim. Amar menjadi ahli parti lebih awal daripada Anwar Ibrahim. Amar dah jadi ahli UMNO. Anwar Ibrahim belum menjadi ahli UMNO. Amar masuk kabinet, dia sama-sama berada dalam kabinet. Dan dia hanya ada dalam kabinet lebih kurang 10 tahun. Amar juga pusing yang pertama 10 tahun. Dan lepas tu, Amar terus berkhidmat selepas di bawah Perdana Menteri Mahathir. Amar berkhidmat di bawah Perdana Menteri Pak Lah. Amar berkhidmat di bawah Perdana Menteri Najib. Amar berkhidmat di bawah Perdana Menteri Muhyiddin. Amar berkhidmat di bawah Perdana Menteri Ismail Sabri. Kalau bercakap soal kerajaan, bercakap soal pentadbiran, jangan cuba nak kelentong dan nak mengugut. Terutama sekali jangan cuba nak mengugut Kelantan. Kerana kemarin, di mana Perdana Menteri mari? Perdana Menteri mari. Dia kata guana, rakyat Kelantan kena undi dia, kena undi barisan, kerana hanya dia dan barisan yang akan boleh bawa pembangunan ke negeri Kelantan. Tuan-tuan boleh percaya? Tuan-tuan, Amar nak oyak secara direct. Bagi orang yang duduk lama dalam kerajaan. Pertama, negara kita ini mengamalkan dasar federalisme. Di bawah dasar federalisme, perlembagaan negara telah menetapkan gapo dia, tugas siapa. Negara kita bukan satu negara di mana kerajaan negeri suku, kerajaan pusat suku. Tidak. Konsep federalisme telah dihuraikan apa dia tanggungjawab pusat, apa dia tanggungjawab negeri, dan apa dia tanggungjawab bersama. Telah dijadualkan dalam perlembagaan. Dan pemimpin-pemimpin kerajaan pusat harus bertanya kepada diri dia. Kelantan ni tak maju dari segi gapo, dan tengok tugas siapa. Pertama, kalau kita ambil daripada sudut airport
kuasa negeri ke kuasa pusat. Lapangan terbang, kuasa pusat. Kereta api, kuasa pusat. Pelabuhan, kuasa pusat. Telekomunikasi, kuasa pusat. Sekolah, kuasa pusat. Askar, kuasa pusat. Polis, kuasa pusat. Immigration, kuasa pusat. Maritime, kuasa pusat. Kesedah, kuasa pusat. Pembangunan wilayah, kuasa pusat. Mardi, kuasa pusat. Kadar, kuasa pusat. Maka kalau Kelantan ni tak maju, kena tolong betul rey dan betul otak dulu puak-puak pemimpin-pemimpin. Kalau Kelantan tak maju, dosa dan salahnya adalah dosa dan salah pemimpin-pemimpin kerajaan pusat kerana dia yang tidak bawa pembangunan itu mari ke Kelantan. Termasuk Amor lah. Nah, rekod tak boleh nak tutup. Amor duduk dalam tu juga dulu. Sebab tu Amor boleh raya. Kalau ada betul tak majunya Kelantan, tak maju dari segi airport, dosanya pemimpin pusat. Tak maju dari segi pelabuhan, dosanya pemimpin pusat. Tak maju dari segi pejabat custom, adalah pemimpin pusat. Tak maju dari segi internet, telekomunikasi, dosanya pemimpin pusat. Tak maju dari segi lebuh raya, adalah salahnya pemimpin pusat. Bukan salah pemimpin negeri. Kerajaan negeri tak ada kuasa nak buat airport. Kerajaan negeri tak ada kuasa nak buat kereta api. Kerajaan negeri tak ada kuasa nak buat balap polis. Kerajaan negeri tak ada kuasa nak buka kem askar. Kerajaan negeri tak ada kuasa nak buat lebuh raya. Kerajaan negeri tak ada kuasa nak buat sebahagian besar, nak mengadakan internet dan sebagainya. Semuanya kuasa kerajaan pusat. Kalau Kelantan tak maju, 80% dosa dan kesalahan dia luduh ke langit, dia jatuh atas bantai hidung pemimpin pusat itu sendiri. Sebagai contoh adik kakak, lapangan terbang Perkara Cepoh. Nak maju lapangan terbang bukan beki terminal. Terminal tu tempat penumpang nak duduk ya. Memang ada buat baru, ada tambah. Tapi kalau nak maju lapangan terbang negeri Kelantan, yang kena buatnya adalah gambar dia adik kakak. Pembesaran dan memanjangkan landasan. Besar landasan, panjangkan landasan agar kapal terbang lebih besar boleh mendarat. Baik, untuk Kelantan. 30 tahun dulu tanah telah pun diambil untuk pembesaran lapangan terbang. Dan untuk memanjangkan landasan kapal terbang di Perkara Cepoh. 30 tahun lebih sampai lah ni. Bapa kerajaan pusat tak buat. Waktu Amor jadi menteri baru ni, Amor pakat dengan Datuk Tuan Ibrahim dan Taqiyuddin. Saya kena tunggu lama nak mendapatkan airport kita diiktiraf sebagai airport antarabangsa. Amor bawa direct dengan tak ada ketah kabinet. Amor bangkit dalam mesyuarat kabinet. Amor tanya, bapa lapangan terbang Kelantan tidak boleh diberi taraf antarabangsa dan dibesarkan landasannya. Dan meminta dicatat dalam minit mesyuarat Jemaah Menteri bahawasanya sepatutnya airport Kelantan nombor 2 paling sibuk, nombor 2 selepas Pulau Pinang paling ramai penumpang. Tetapi satu ketika dulu bui ke Terengganu taraf antarabangsa. Buat lapangan terbang besar di Terengganu. Isytihar Terengganu sampai lapangan terbang antarabangsa. Akhirnya tak boleh nak berkembang. Apa? Orang Terengganu pun naik kapal terbang mari ke Kelantan. Betul tak? Orang Mesir naik kapal terbang mari ke Kelantan. Di Kelantan ada 48 penerbangan sehari. Tu pun tiket tak cukup semua. Apa dia yang menghalang kerajaan pusat?
tidak menjadikan airport Kelantan sebagai lapangan terbang antarabangsa. Bapa boleh iktiraf Pulau Pinang saja. Bapa boleh iktiraf Senai di Johor. Gapo yang menyebabkan tak boleh mengiktiraf airport Kelantan sebagai lapangan terbang antarabangsa, sebagai pintu masuk daripada negara-negara daripada sebelah timur, sebagai pintu keluar direct untuk jemaah haji di pantai timur dan selatan Thailand dengan kapal terbang besar boleh terbang direct pergi ke Jeddah ataupun Madinah. Apa yang menghalang? Hanyalah kerana tidak ada keinginan untuk nak melakukan. Tuan-tuan, itu soal airport. Kerajaan pusat kena tanya diri dia. Janji dah buat jabatan pelebel pergi ke mana? Parlimen dah lulus buat MRSM Tanah Merah. 3 Perdana Menteri tukar. Sampai hari ini masih tak buat lagi. Parlimen telah isytihar, duit dah ada. MRSM Ulul Albab Tereng. Sampai 3 Perdana Menteri tukar. Pakai hari ini masih lagi tidak dibuat lagi. Apa boleh sebut banyak projek-projek yang kritikal yang sepatutnya dilaksanakan di Kelantan tapi tidak dilaksanakan oleh kerajaan pusat. Boleh mari sehari dua ni janji. Kalau pakoh pupuk dia agak, barulah pembangunan mari. Hak lulu dah pun tak buat. Marilah janji hak baru. Tuan-tuan, amba tahu sewaktu amba berada dalam Jemaah Menteri, kerajaan tidak ada keupayaan nak buat untuk nak luluh benda baru. Hari ni amba buka sikit rahsia kerajaan. Di akhir tahun yang lalu, nak jaga subsidi telur dan subsidi ayam pun pitih kena cekang ambil daripada projek-projek lain daripada kementerian-kementerian. Kerajaan pusat learning menghadapi masalah bukan saja hutang yang tinggi tetapi cash flow yang sangat sempit tak membolehkan nak buat projek-projek baru. Kalau dia janji untuk masa pilihan raya, hak tu adalah janji cara Anwar Ibrahim, janji belaka. Adik kakak pun kena dah. Satu dunia ni semua orang kena. Perdana Menteri paling kuat sekali berjanji, dia paling kuat sekali kecing kata-kata adalah Anwar Ibrahim. Bukan PMX, tapi X-rated PM. Dia lain. PMX, artinya PM10. Tapi kalau X-rated PM, dia lain. Maknanya dia ni orang yang special. Kita perhatikan belanjawan negara kita lelah ni. Yang dibetulkan oleh kerajaan yang ada lelah ni. 75%, 80% hanya cukup pitih untuk buat belanja mengurus. Belanja pembangunan hanya tinggal 15-20% saja lagi. Apa maknanya? Tidak ada dana yang cukup untuk nak buat projek baru. Duit yang ada hanya cukup untuk nak sambung projek-projek yang sudah dibuat sahaja. Jadi kalau nak janji, lah ni baru nak janji dengan kerajaan-kerajaan yang sekarang berada di bawah PAS. Orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah, orang Perlis tidak bodoh. Apalagi kalau nak ugut. Seolah-olah, air Kedah ni akan hanya lesar kalau orang Kedah pakah puak-puak Anwar Ibrahim. Malah ni abang nak jawab. Semua masalah di Kelantan ni selesai dengan tak payah tukar kerajaan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Cara paling mudah nak selesai masalah. Semua negeri di Malaysia ni tukar kerajaan di Putrajaya. Beres habis semua masalah di negeri-negeri puak-puak kita ni. Sebab punca masalah ekonomi negara, masalah bukan kerana Kelantan, bukan kerana Kedah, bukan kerana Sanusi. Ekonomi tak berkembang, salah siapa? Mata wang jatuh, salah siapa? Pelaburan habis lari, salah siapa? Indeks KLCI jatuh, salah siapa?
Pembangunan hak baru tak buat. Salah siapa? Semuanya bukan salah di Kota Baru. Bukan salah di Alustar. Bukan salah di Kangah. Bukan salah di Kuala Terengganu. Stesen ngebu tempat salahnya adalah di Putrajaya. Di bawah Perdana Menteri 10 sendiri. Maka kalau nak selesai masalah ni, mudah tuan-tuan. Negeri ni, kita beri total kepada Perikatan Nasional. Selesai 12 hari bulan, kita hirup wiluruh kerajaan di Putrajaya. Selesai semua masalah rakyat ini. InsyaAllah, tuan-tuan. Boleh ke tidak? Sebab itu apa kata, negara kita ini sedang berada dalam keadaan yang sangat tenat daripada sebuah serbi. Tak payah amaulah dari segi soal ekonomi, soal pelaburan dan sebagainya. Yang paling tenat sekali, negara kita berada dalam satu suasana di mana kepimpinan yang sebelum ni kita ajar kau ayat suruh tolak, lo ni stopok duduk dalam sobaku sekali belakang. Dulu bersara, tolak ini pakai hancing. Habis kata Mak Mazlan patung. Satu melayar apa patung Mak Mazlan. Orang kalau kubur dia pun kali apa patung Mak Mazlan. Dah. Wak mengepenya. Nak tolak PH. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tak mau kena kencing, jangan pakah Pakatan Harapan. Lo ni alik atas pada pakah lagi. Mak Mazlan bekas kat pakah, jilak dengan togok sekali. Mak Mazlan ada patung baru dalam ni. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Mu ni bukan setakat kena kecing. Air kecing pun mu nak telan. Dia kau berat je dah. Sungguh. Kalau dulu rakyat dia ajar tolak PH. Lah ni PH kerajaan. DAP pula kata, kita mesti tolak kepimpinan kleptokrat. Siapa kleptokrat ni? Pemimpin-pemimpin UMNO. Kaki sakau, kaki curi, apa ni? Kluster, mahkamah. Ni semua tak ada dalam Perikatan Nasional. Semua sekali duduk dalam kerajaan belakang. Saya timbul istilah baru dalam ni. Dulu kleptokrasi. Sekarang ada istilah baru, kakistokrasi. Kakistokrasi ni perkataan Latin. Kakistokrasi, kalau kleptokrasi, makna dianya sebuah kerajaan yang pemimpinnya sakau khazanah negara. Itu dipanggil kleptokrat. Siapa dia? Dulu dikatakan pemimpin-pemimpin UMNO, kleptokrat. Kakistokrat, apa dia? Pemimpin yang hopeless. Pemimpin yang tak pandai mentadbir. Pemimpin yang tak dapat memberi harapan kepada rakyat. Dipanggil kakistokrat. Malam ni apa tambah lagi? Satu, kleptokrat. Dua, kakistokrat. Yang ketiga, klentongkrat. Buka mulut, belawak. Buka mulut, belawak. Merata-rata tempat. Sewena-wena belawak. Hutai Felda telah dihapuskan Mazamin Muhyiddin. Mari dia, puak, berok atas pusu. Masalah dengan Elon Musk, Azmi Ali pergi bulan 5 tahun lepas lagi. Pergi berunding. Ujung ekor tu dia ambil. Wah, dia mengaku. Berok atas pusu. Banyak lagi dah boleh hamba sebut. Perkara hak pelaburan. Apa tu wafer ke apa di Kedah. Ya oleh sebuah syarikat Jerman. Dibuat semasa Najib lagi. Mulanya. Sambung zaman Azmin jadi menteri. Kemudian akhirnya baru ni tambah sikit pelaburan. Dia pun kata, hak ni ada juga kerana dia. Berok atas pusu. Kalau berok kerah molek tak apa, cair pun berok situlah. Nak suruh nampak bisanya dia ni. Supaya orang takut. Dia tengok, oi, kalau tahi sebesar pusu, tuan tak tahu setara mana dah. Hak dia sendiri sikit je, pusu tu besarnya. Ini dipanggil klentongkrat. So ada kleptokrat, ada kakistokrat, ada klentongkrat.
semuanya tak akan membawa negara ke mana-mana. Amo duduk bawah 5 Perdana Menteri dia kakak. Amo tak aja jumpa lagi Perdana Menteri ya backing, bengi. Bila tengok muka tukar berucap tu amo naik gerung. Jin jenis gapo masuk dalam perut dia ni. Dan cuba perhati tengok. Pemimpin ni kalau Mahathir ke, Najib ke, Mai Sabri ke, Muhyiddin ke, bila dia kecek sebagai Perdana Menteri, dia adalah style gaya Perdana Menteri. Orang jadi Perdana Menteri ni tak payah melau tuan-tuan. Kuasa dia belakang. Tak payah lau derah. Hak lau derah ni, hak tunjuk perasaan tepi jalan. Hak pembakar nak kena lau derah ni. Lepas tu pula nak lawan semua orang. Nak timuk semua orang. Hari-hari kecek nak timuk orang. Masuk saja dalam pejabat. Jadi ya Perdana Menteri. Hak umur 100 tahun boleh nak kutik lawan. Orang duduk atas wheelchair. Umur dekat 90. Dia nak lawan. Mokhtar apa ni? Syed Mokhtar. Dia nak lawan. Sanusi. Dia nak kutik lawan. Amor. Dia tak sekira lah. Amor ni kecil je. Lah sekali. Kuat dua berlawan. Kemarin budak sekolah tanya soalan. Dengan budak sekolah pun dia kutik wak baloh. Nak lawan dengan budak sekolah. Amor tak tahu lah gambar jadi. Masuk jin jenis gapo kena cari tu bomo bagi molek. Tapi amor tanya doktor kata nyakit lagu ni tak ada ubat. Amor tanya tu bagi kata hak lagu ni tak jumpa cari hatu dia. Bila rakyat tegur, macam mana GGP parti naik helikopter kerajaan. Ali Esko pun bila dah bubar, tak pakai kenderaan kerajaan. Dia kata saya Perdana Menteri, ya you sakit hati apa pasal? Subhanallah. Memanglah boleh pakai kenderaan kerajaan untuk urusan kerajaan. Tapi kalau turun mengapai parti, tidak boleh pakai kemudahan kerajaan. Lepas tu, balaci di belakang. Ini kerajaan kami. Ikut suka kami lah. Oh, kau parah. Jadi lagu mana negara kita? Lagu mana kerajaan kita lagu ni keadaannya? Tak sekira soal janji nak turun ke harga barang tak turun. Janji nak turun ke minyak tak turun. Boleh menteri suruh jaga lembu. Dia pergi khabak atas belakang lembu. Bui menteri hak jaga pos. Boleh basikal pos. Dia pusing naik basikal. Kut dalam pejabat. Lepas tu setengah menteri tu sepertiku jatuh ke berah. Tak tahu apa buat. Sehari ke sehari. Apa dia harapan yang ada bagi rakyat kita ni? Mari-mari nak teje kerajaan Kelantan. Dia ingat rakyat Kelantan ni bodoh. Tebinglah teje. Kita Allah kau banyak terik ni. 45-0. Boleh kan dia kau? Sebab tu amo nak mengajak adik kakak kita orang Kelantan. Pertama, beza politik kita orang Islam. Lebih lagi orang Islam di Kelantan. Kita main politik, kita sandar pada syariat. Bukan sandar pada nafsu, bukan sandar kepada tujuan-tujuan peribadi. Ini antara perkara yang menyebabkan kamu tertarik saya ajak balik semula pada UMNO. Amo kata amo tak balik semula pada UMNO. Amo nak masuk PAH. Bapa? Amo tengok PAH lebih betul, lebih jujur, lebih kena cara perjuangan parti PAH. Maka amo reda jadi makmum dalam PAH. Patut kita jamu. Oh, masuk PAH. Kita kata dah, PAH pakai bodoh. Masuk. Jadi calon pun tak boleh. Mu ingat aku ni bangun sepamu ke? Orang UMNO, dia nak nilai amo, dia guna kayu sikit UMNO. Amo tak bakal ada kayu sikit UMNO ni. UMNO tu dilatih, ajar sebagai parti kebendaan. Dia tak ajar tarbiyah. Dia tak ajar syariat. Dia kebendaan. Dia tahu projek peruntukan. Projek peruntukan. Projek peruntukan. Tupak Allah tak apa. Asal benar ketua bahagian. Bapa? Jadi ketua bahagian boleh minta projek. Projek jadi apa? Siapa nak bayar tanah pun projek dia nampak. Amo tak jadi calon adik kakak kari apanya. Amo ni 8 kali dah jadi calon. Dia mau rakyat sama dah.
Dalam PAH, budaya PAH. Tak serupa budaya UMNO. Bila amo masuk PAH, amo kena ikut budaya cara PAH. Jangan amo bawa masuk PAH, amo bawa PA UMNO lagi. Amo tinggal ada PA UMNO tu. Amo tinggal ada PA UMNO ni. Bui Qazai Hamidi lah. Jadi UMNO Ponorogo dia. Amo letih dah balas dalam UMNO. Amo kata jangan tukar agak saing dengan musuh. Jangan tukar agak sosialis dengan Islam. Jangan tukar agak liberalis dengan Islam. Jangan tukar agak gu dengan orang yang anti-Islam. Oh tak. Apa? Kerana niat tujuan peribadi, dia sanggup letak tepi belakang tu. Bagi amal mudah je. Ustaz, sesuai pada perhubungan. Orang duduk atas masjid, semaya siap. Tok Imam start semaya dah. Tok Imam muda, Tok Bila, sah, penuh rapat. Amo naik ke dia dalam masjid. Menasabah kau naik ke dia dalam masjid, pergi kabak nak ambil tempat Tok Imam selalu. Disiplin Islam kalau gitu. Dahlah kita mari lama. Kita mari ke dia. Kita mari-mari nak ambil tempat Tok Imam. Nak ambil tempat Tok Imam muda. Nak ambil sah depan. Dah kita mari lama. Duduk belakang lah dulu. Sudah semayang kan kalau ada gear. Orang kita, orang panggil kita depan, kita pergi. Kalau tidak kan, jadi makmum situ lah susah apa ya. Hak betul, semayang itu biar sepenuh. Semayang itu biar betul. Nawai itu biar betul. Sebab tu amo tidak ada kisah. Soal amo tak dicalon. Tak perlu menjadi sebagai satu isu adik kakak. Malah, kerana amo tak jadi calon lah. Amo jajak 3 round. Satu Melaya. Untuk amo nak pastikan. UMNO kalah di mana saja tempat dia bertanding dalam PRU negeri yang akan datang. Yang penting adalah perjuangan dia kakak. Kejayaan itu bila pasukannya berjaya. Patut nak kecek sebentar. Tengok lama. Tak ada orang lain. Kamu seorang galon. Betul lah ni sini sebut tajuk lain sikit pada papak lain. Kamu tak ayat tak bagi dah cerita Zahid, cerita gapo semua tu tak ayah lah. Adik kakak dah ikut dalam siaran langsung. Ucapan-ucapan amo bawa tajuk-tajuk hak penting terutama dalam konteks kita Kelantan. Pertama, mari kita bersyukur. Tak ada negeri dalam Malaysia ni yang susung kepimpinan negeri secomel, seteratur, setertib Kelantan 33 tahun tak bergoyang kerana rakyat sentiasa bersama pertahankan kerajaan membangun bersama Islam. Hak ni kelebihan kita. Maka kalau 33 tahun kita pertahan, hak ni wajib kita kena pertahan. Kena kacik dengan gigi gerah, rebah, menetai, menerak, makan mung, menerak, makan debu. Kita tak nama orang Kelantan. Jangan pakai muka lain. Semua sekali. Pakai bulan belaka pada 12 hari bulan ini nanti. Dan juga, cuba tuan-tuan perhati dulu ni. Tawar calon 45 orang. Alik Perikatan Nasional. PAH dan Bersatu. Lepas tuan-tuan tengok, 45 orang calon, alik PH dan BN. Tanya budak sekolah. Kalau alik kita ni, ada menteri besar. Datuk Bentara Kanan kita. Ada timbalan menteri besar. Ada esko yang sudah berpengah-pengah. Cukup berpengalaman. Diterang 3 calon. Seorang accountant. Seorang lawyer. Seorang jurukubahan. 3 profesional. Kemudian diimbangi dengan ugamawan dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok ahli Barisan Nasional tu. Kalau salah benda, siapa dia nak jadi menteri besar? Amo rasa mungkin Pak Uda kata panjang. Tak, dia kata panjang ada seorang. Meh, rupa macam Pak Uda. Dia kau nak jadi menteri besar. Ketuk Kawak nak jadi menteri besar. Tak tahulah. Nak kerja jadi menteri besar ni kena pilih molek. Jadi ayat pun tengok ni pasukan 45 orang. Hak hero-hero bisa-bisa lagi duduk dalam gua belakang. Pak mana kita kata besar ni? Orang dalam perang besar ni, 45 lah kena duduk depan.
Hak di Panglima lagi duduk dalam gua. Atas mari calon-calon tu. Hak rakyat tengok pun. Allah lah, tak makan siku. Pas lagu mana nak membela Kelantan. Tapi kita Alhamdulillah. PAS telah memilih 45 orang calon-calon yang cukup berwibawa. Track record yang bagus. Latar belakang agama yang bagus. Pengalaman kerja yang bagus. Disiplin yang bagus. Dan yang paling penting sekali, ya tentu UMNO tak boleh lawan. Perkhidmatan kepada rakyat. Apa dia kata? 5 bintang belakang. Ahli UMNO kaya-kayanya, duduk Kuala Lumpur, hujung minggu klik mari. Klik mari, nyaliko di Papua, Tok Ngolu, pak klik. Balik mari pula, beripu pula, liko di Kemah, klik pula, mari. Pas dia liko ni, akhirnya dia liko dia anak buah. Beres boh, okey boh, mari pilihan raya, berok KO. PAS. Calon-calon PAS tak kalah. Kerana rekod perkhidmatan kepada rakyat. Dan orang kata rakyat jualah jauh hari yang mengenal Mak Nikam. Jadi tuan-tuan sekalian, amo ucap terima kasih banyak. Amo dapat mari sikit sebanyak kata untuk Ustaz Welang jadi calon. Amo ucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon di Kelantan. Amo harap semua rakyat Kelantan berdiri teguh bersama-sama dengan calon-calon kita dan tidak teragak-agak. Tak sekira kita pati gapo terik ni. Sebab amo kata dah, kalau kita nak tupai pada UMNO, UMNO tak agak body dah. Nak tupai pada barisan, barisan pun boleh baca telking belakang dah. Jadi kita, orang Melayu, mak Islam di Malaysia nak tupai siapa? Melainkan kita kena buat persiapan supaya Perikatan Nasional adalah penggantinya. Pengganti yang lebih baik, pengganti yang lebih hebat, pengganti yang lebih kuat sokongannya. InsyaAllah, 3 negeri hak kita dah, kita pertahankan dengan izin Allah. 3 negeri hak belum hak kita akan tawan satu persatu dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini. Boleh tidak tuan-tuan? InsyaAllah. Maka marilah banyak-banyak bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Jangan tunggu setengah-setengah orang yang buat. Buat kita boleh buat. Bangun tengah malam, minta pada Allah. Lepas maya, minta pada Allah. Lepas maya sunat, minta pada Allah. Hak seorang tak makbul, mungkin ada yang lain pula makbul. Tapi seluruh rakyat Kelantan kena banyak-banyak bermunajat pada Allah, bermohon pada Allah agar kekalkan kerajaan negeri Kelantan, kekalkan konsep membangun bersama Islam, kekalkan pemerintahan negeri-negeri yang telah berada di bawah Perikatan Nasional dan kembalikan negeri 3 negeri yang lain kepada kami agar kita dapat membawa satu perubahan besar, satu transformasi politik yang besar kepada negara kita, insyaAllah. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. 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 Jazakallah.